Apa punya nasib lah geng, kita dapat menteri-menteri yang macam ni. Tak terfikir langsung macam mana menteri-menteri ni dia orang boleh berfikir untuk keluarkan statement macam tu geng. Haish. Kadang-kadang bila kita tegur, bila kita cakap, kan kita kena pula tindakan. Tapi geram ni pasal lantak pergilah situ semua. Kan? Kalau kita tak cakap, siapa lagi? Kan? Benda-benda macam ni pun takkanlah dia tak boleh nak fikir. Kau boleh nampak sendirilah. Inilah aku pun cakap benda tak tentu arah bila aku fikirkan balik kenyataan yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan semalam. Korang boleh bayangkan, dan dia satu je geng, apa yang kita harapkan, satu komen ataupun satu kenyataan, statement berkenaan dengan keadaan stadium, yang mana pada malam tu kau boleh nampak, kan? Kau boleh nampak dicedoknya air pakai cedok sampah, dan benda tu dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia, malah satu dunia melihat perkara yang amat memalukan ni geng. Kita tunggu statement daripada dia. Aku sendiri tunggu statement daripada dia. Nak dengar apa dia punya komen. Sekali dia cakap apa geng? Puas hati dengan keadaan stadium Bukit Jalil. Puas hati dengan penjelasan daripada PSM. Ini dia. Inilah dia. Lepas tu pula ingatkan benda tu dah habis, kita pun boleh terima geng. Tak apalah. Memang kita tahu level kau macam tu. Yang aku tak boleh terima, dia boleh salahkan pula penonton, penyokong yang datang ni kat stadium ni. Dia boleh katakan punca sorakan penonton menyebabkan player-player kita ni hilang, orang kata apa, hilang fokus. Mana punya gila punya. Aku tak tahulah waktu dia buat statement tu, otak dia aku tak tahu dia ambil, dia letak tepi dulu ke apa ke, aku pun tak tahu mana dia punya letak lah. Mana dia letak otak dia ketika nak type benda tu, nak keluarkan statement, nak bercakap ke apa semua. Otak dia mana otak dia? Kan? Otak dia, itu aku pelik ni. Otak dia letak mana waktu tu? Dia letak kat bawah ke? Dia lupa nak letak balik kat kepala dia ke? Aku betul-betul tak boleh terima lah. Kan? Betul-betul kan? Kau kena faham dia macam ni lah. Level menteri tu asal tak semua orang boleh pegang jawatan menteri. Bukannya kau duduk dekat jawatan menteri tu sekadar mencukupkan kota untuk parti kau. Ini kita bukan cerita pasal parti orang lain, tidak. Tetapi untuk mendudukkan tempat kau sebagai menteri, kau kena ada satu credibility, pengalaman. Kau kena ada satu, orang kata apa, aura yang bolehkan kau duduk dekat sana. Bukan kerana kau ni pengaruh ke, kroni ke, ataupun nak cukupkan kota saja. Kan? Apa punya gila lah statement mengatakan bahawa sorakan punca player kita hilang fokus. Apa ke benda lah. Engkau ni seorang menteri tau. Kau bukannya artis. Artis tu kalau buat statement bangang tu, statement yang bodoh-bodoh ni, dia minta maaf, biarkan benda macam tu je pasal dia ni artis. Tetapi engkau ni adalah seorang wakil rakyat, menteri yang berkhidmat kepada rakyat. Jadi segala kata-kata engkau, perlakuan engkau, pemakaian engkau, apa sahaja tentang diri engkau akan menjadi satu contoh untuk rakyat. Tapi kalau dah kau punya kenyataan sampai kau boleh menyinggung perasaan penyokong-penyokong, kau tahu tak berapa ramai sekarang ni yang tengah bergerak daripada utara, selatan tanah air ni, pantai timur, pantai barat, yang nak menghala ke stadium ni. Bagaimana diorang waktu tu berhimpit-himpit apa semua semata-mata nak menyokong Harimau Malaya ni. Kau boleh cakap. Telefon aku bunyi. Okey, kita decline dulu. Engkau pula boleh cakap bahawasanya orang kata apa, benda sorakan penyokong yang menyebabkan Harimau Malaya ni hilang fokus. Aku betul-betul tak boleh terima. Lepas tu pula engkau minta maaf. Tak apalah, engkau minta maaf. Senang je engkau minta maaf. Tapi kau kena ingat, sebagai seorang menteri, bukannya senang-senang je kau boleh minta maaf. Kau kena ingat,
level menteri ni kat mana. Kau jangan buatkan orang luar ni, luar negara tengok menteri kita ni betul-betul level, betul-betul level. Dulu kita dah ada menteri-menteri ni, tapi tolong jangan jaga sikit nama menteri tu. Wakil rakyat jangan cakap lah, kan? Itulah pasal kadang-kadang kita nak tengok, nak memilih orang ni, kita kena tengok bukan kerana dia punya aura dia punya, kita nak tengok kebolehan dia. Betul ke dia ni boleh memimpin rakyat? Boleh ke dia membawa suara rakyat? Bukan je sekadar kata apa, huha-huha sana, huha-huha sini, tiba-tiba lantik jadi menteri. Kau tengok, inilah dah minta maaf pula, kan? Dah lepas tu pula buat statement. Aku tak tahu siapa yang pegang dia punya akaun yang Twitter ni apa semua. Pemain ketiga tang mana ketiga? Nenek kau hijau ketiga. Kalau tak reti tak payah. Diam, kau diam lagi cukup. Kau ucapkan semoga berjaya lah Harimau Melaya. Dah cukup. Kau tak payahlah nak kata sorakan pemain ketiga. Mana ada pemain ketiga? Kau ingat kau main apa? Tenis? Aku betul-betul tak boleh terima betul lah dia ni. Kalau dulu seorang, ni dia punya orang juga ni. Ni kadang-kadang satu menteri kat dulu. Satu budak yang bukan ada nama, yang tak ada apa-apa pun bakti pada bangsa, pada negara kita, diangkat, diisyaratkan sebagai akon belia muda. Hey, kalau aku lempang sekarang sampai ulu templeng, sampai bengkak kau tahu tak? Betul-betul tak ada otak punya lah. Itulah cakap, jangan letak lepas ni kita minta kepada ni, kepada orang parti ni, pemimpin-pemimpin parti, tak kisahlah DAP ke, UMNO ke, PAS ke, PH ke, apa ke, PKR ke, letaklah calon yang betul-betul otak dia letak kat sini. Letak calon yang otak dia dekat sini. Bukan angkat, letak kat bawah. Contoh dah banyak. Contoh dah banyak. Bila kita diam, rasa, apa benda ni, kau ni menteri. Dahlah keadaan Padang tu memalukan. Ini baru kita boleh cakap malu, geng. Ini baru boleh kita kata malu. Orang cedok Padang pakai pencedok sampah, cedok air kat Padang tu pakai pencedok sampah. Tarik pakai getah paip, diseret macam tu, dia pakai kabut. Itu kau boleh baru cakap malu. Kau tahu, lepas ditambah pula dengan statement Menteri Belia dan Sukan, sorakan penonton, aku tak boleh brand lah. Aku cakap kau, aku naik share ni. Ini kalau aku dapat, malam ni aku pergi tengok bola. Kau tolong bagi tahu, jangan bagi dia masuk stadium. Kalau tidak, stadium tu senyap tadi kan. Dia marahnya pula. Kau ingat ni kau pergi main bola kat perpustakaan ke apa? Aku betul-betul tak boleh terima. Bukan aku rasa semua orang pun memang tak boleh terima kenyataan apa statement yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan. Cepat-cepat dia minta maaf. Oh maklumlah, saya dah kena balon. Apa kau cerita macam? Aduh, apa benda yang kau nak cerita ni? Pasal apa balon? Siapa balon? Dah memang kau ni menteri, wakil rakyat. Dah memang kau ni kena reda. Kau kena hadap. Kau ni akan dibalon oleh segala apa pun yang datang. Lapisan masyarakat akan balon. Dah wakil rakyat memang akan kena balon. Mana ada wakil rakyat tak kena balon? Semua kena balon. Mesti kena punya. Kan? Janganlah jadikan Malaysia ni, orang kata apa, tempat, orang kata apa, ditertawakan ni. Menteri-menteri kita ni, tolonglah. Aku dah tak boleh nak cakap apa lagi dah. Kalau macam tu, baik sebelum kita masuk pilihan raya ni, nak akan datang ni, minta Astro buat satu program Maharaja Lawak Mega. Calon-calon tu masuk dulu, program Astro tu dulu, buat lawak dulu. Kalau siapa yang melawak, bawa kita angkat jadi calon. Senang. Kan? Aku betul lah tak boleh terima lah. Dah lah dia kata sorakan penonton. Sorakan penonton tu punca. Lepas tu dia boleh cakap pula sorakan pemain ketiga nenek dia hijau. Mana ada apa orang penyokong pemain ke-12? Mana ada pemain ketiga? Nak jadi menteri, kena tengok dulu kau ni sukan, kau tahu tak kau reti sukan ke tidak ke, kau ni apa tu cakap. Jangan letak sekadar mencukupkan kota saja. Kan? Ini tak boleh terima lah. Aku bukan nak kata, ini bukan cerita pasal parti dia, parti PBM ke, dia UMNO ke, dia DAP ke, PAS ke. Tetapi untuk menjadi kelayakan seorang menteri, pastikan betul-betul dia ni, orang ni adalah orang yang layak.
Bukannya sekadar cukupkan kota, bukan kerana dia ada nama, tapi kerja pun hampir, apa pun tak boleh buat. Duduk dalam kawasan pun tidak, sibuk je dah dapat jadi ahli parlimen ke, dah jadi senator ke, dah dilantik jadi menteri ke, mendapat kemudahan apa semua. Inilah. Kan? Inilah dia, geng. Aku tak tahu lagi nak cakap macam mana. Jadi aku harap malam ni jangan bagi dia masuk stadium. Tolonglah. Buat malu je. Kan? Ini boleh dikatakan malu, geng. Aku bukan nak backup apalah, kan? Tapi perkara yang memalukan ini memang aku, geram aku lah. Aku punya geram. Ya Allah Tuhanku. Sekarang ni aku terpaksa berhenti tepi jalan. Kawan-kawan aku tengah tunggu nak pergi makan nasi padang. Si Zafar, si Ijat, si Bulu apa semua tu tengah tunggu ni nak makan kat sana. Kau tahu tak? Pasal menteri ni aku punya perasaan membuat-buat. Geram aku lah. Malam ni jangan lupa pintu D. Pukul 8 kita jumpa kat sana. Jangan lupa, geng.